Tuan-tuan, kalau kita memandang urus takbir dunia ini satu benda yang tak penting, tuan-tuan, persoalannya kita nak serahkan dunia ni kepada siapa? Surah Al-Fatihah, iaitu surah yang kita akan baca dalam solat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Disebut tentang bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang mengurus takbir alam ini. Dan tuan-tuan, salah satu tanggungjawab mengurus takbir alam ini juga Allah Taala telah amanahkan kepada kita sebagai hamba ni. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang tugas kekhalifahan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, yang mana menceritakan bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, yang menceritakan Allah Taala akan beri tanggungjawab mengurus takbir dunia ini kepada manusia, yakni kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan berkaitan dengan perbahasan perkataan khalifah, yang mana ialah kata terbitan daripada perkataan khilafah yang bermaksud mentakbir, yang mana maksudnya ini ia tidak lari daripada perkataan-perkataan lain, politik, siasah dan sebagainya. Kalau kita lihat apa yang pernah disimpulkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, bagaimana Ibn Khaldun menyebut tentang tanggungjawab kekhalifahan itu, iaitu khalifah adalah mereka yang bertanggungjawab melaksanakan perintah Tuhan, berhak menentukan hukum, yang mana berhak menentukan hukum ataupun undang-undang Allah. Tuhan itulah yang berhak menentukan hukum ataupun undang-undang, yang mana tugas ini tak lain tak bukan untuk menjaga agama dan juga siasah mengurus dunia ini. Kita mestilah uruskan dengan menggunakan agama tadi, yakni agamalah yang menjadi kerangka siasah ataupun tugas-tugas kekhalifahan. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari menyebut bagaimana kaum Bani Israel dipimpin siasat dan politik ini oleh para anbiya. Kita tahu bahawa banyak cerita para nabi ini daripada keturunan Bani Israel, dan bagaimana nabi-nabi itu telah melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, mengajak mereka golongan Bani Israel untuk sama-sama memastikan dunia ini mengikut aturan ataupun kerangka agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah para nabi terdahulu menjadi suatu bukti kepada kita bagaimana agama tidak terpisah daripada tanggungjawab politik, kepimpinan, siasah ini. Bahkan kita lihat para rasul terdahulu, mereka tidak lari daripada berhadapan dengan golongan-golongan seperti mana golongan rakyat, orang bawahan. Bagaimana Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel misalnya, dan mereka juga tak lari daripada berhadapan dengan golongan raja sebagaimana disebut oleh moderator tadi. Dan Nabi Musa, Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun misalnya. Mereka tak lari daripada berhadapan dengan cabaran oleh golongan yang disebut sebagai Al-Mala'. Kita baca dalam awal juzuk yang ke-9 misalnya, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina. Dah akhir ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Syu'aib berhadapan dengan ancaman pembesar yang sombong satu ketika dahulu. Bahkan ada di kalangan rasul itu Allah Subhanahu wa taala menyusun mereka. Ada yang pada tahap menjadi seorang raja, berada pada tahap tertinggi dari sudut pentadbiran, mengurus takbir manusia pada zaman mereka, bagaimana Nabi Daud alaihi salam, yang kemudiannya diwarisi pula oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi ini yang berlaku secara umum. Secara asasnya nak menceritakan bahawa dari sudut sejarahnya bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala dari sudut tanggungjawab dengan Tuhan, dia tidak lari daripada tanggungjawab menjadi hamba Allah yang beribadah, pada masa yang sama tak lari daripada tugas-tugas kekhalifahan mengurus takbir dengan agama ini. Tuan-tuan, kalau kita memandang urus takbir dunia ini satu benda yang tak penting, tuan-tuan, persoalannya kita nak serahkan dunia ni kepada siapa?